Boleh? Dia mula. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati perkongsian kita pada hari ini, malah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama pada hari ini hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita bersama-sama menggunakan rahmat dan nikmat tersebut untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesihatan tubuh badan kita, dengan kelapangan waktu yang ada, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita menggunakan nikmat tersebut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semua manusia itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat demikian. Mungkin ada orang yang lebih sihat, masanya lagi lapang daripada kita, tapi tak dapat digunakan untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita ucapkan syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala kerana mengizinkan kita tadi untuk menggunakan rahmat dan nikmat tersebut untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disusuli dengan kecintaan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha kita sedaya upaya memupuk rasa kasih cinta kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha sedaya upaya untuk menzahirkan rasa cinta kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dengan kita mempelajari sirah baginda, dengan kita melakukan sunnah baginda, dengan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan menziarahi bagi yang mampu menziarahi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ianya mampu untuk menambah lagi cinta kita pada baginda, dan juga tadi sebagai salah satu juga cara kita zahirkan cinta kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika baginda Nabi SAW naik ke atas mimbar, Nabi sebut amin, amin dan amin. Satu hadis yang agak popular, yang biasa kita dengar, yang mana Nabi sebut amin 3 kali. Sahabat tengok tidak ada siapa pun yang baca doa, tak nampak siapa pun yang Nabi aminkan tu doa siapa. Sahabat tanya kepada Rasulullah, baginda Nabi SAW menjawab, tadi Jibril datang. Amin yang pertama, siapa yang bertemu dengan Ramadan. Kita semua alhamdulillah bertemu dengan Ramadan. Ke ada yang koma sebulan? Tak ada kan? Kalau ada yang koma sebulan, habis Ramadan hidup balik, dia tak bertemulah dengan Ramadan. Ini dia bertemu dengan Ramadan. Maknanya kita lah, alhamdulillah, bukan Ramadan, dengan Syawal-Syawal pun dah habis, tapi Sabtu malam yang lepas masih ada lagi terima jemputan untuk jamuan Hari Raya Aidilfitri. Salam tu tak tahu nak cakap salam Aidilfitri ke Zulkaidah ke, Zulkaidah, tapi banner belakang jamuan Hari Raya Aidilfitri. Tak cukup. Mana kita dah bertemu dengan Ramadan. Jibril kata siapa yang bertemu dengan Ramadan tapi tak dapat keampunan, tak mendapat keampunan. Macam mana nak dapatkan keampunan ketika bulan Ramadan? Itulah kita dengan bertaubat, beribadat,
dengan solat sunat tarawihnya, dengan kita qiyamul lailnya, dengan bagi orang makan lagi, bersedekah lagi, ngaji Quran lagi, semua. Perkara tersebut mendorong untuk kita mendapat keampunan pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga disusuli dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan dosa-dosa kecil akan terampun apabila kita melakukan amal soleh. Berwuduk tadi, seperti mana gugurnya air, menitisnya air di celah-celah tubuh yang kena wuduk itu, gugur juga dosa-dosa kecil. Dengan kita bersalaman, apa lagi, buat amal soleh tapi dosa kecil je. Dosa-dosa besar kena bertaubat. Taubat dengan taubat nasuhah, berazam untuk tidak mengulangi, menginsafi dan tidak mengulanginya, yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sesama manusia, makhluk ini tak boleh. Kita kena dapat juga keampunan daripada makhluk, baru Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama tadi kata Jibril, siapa yang tak dapat keampunan? Datang Ramadan sama, dia sebelum sama, ketika sama, lepas Ramadan pun sama, tak berubah langsung, tak menunjukkan kesan daripada Ramadan yang dilalu tu. Jibril kata neraka, neraka tempatnya dan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Katakan amin ya Muhammad. Nabi Muhammad pun sebut amin. Itu amin pertama. Kedua, apabila dia bertemu dengan kedua ibu bapanya, sempat bersama, sempat hidup dengan kedua ibu bapanya atau salah seorang daripadanya, tapi tak jaga, tak khidmat, tak taat, malah derhaka, tinggalkan, buang, kan? Tinggal kat stesen bas, tinggal kat masjid, dia lagi ambil, sampai ke sudah tunggu-tunggu tak ambil-ambil, tinggalkan terus mak ayah dia kat masjid, kat stesen bas. Ramai ada, bukan tak ada, ramai ditinggalkan. Bukan yang ditinggalkan kat pondok-pondok tu mak ayahnya yang nak, kan? Mak ayah nak pergi nak ngisi masa senja. Dulu mungkin masa zaman muda-muda tak sempat. Sekarang pun duduk berdua kat rumah tak ada buat apa, ataupun tinggal seorang kat rumah tak ada buat apa. Dia kata daripada tak buat apa, nasa nak pergi pondok lah. Anaknya pun hantarkan dekat pondok. Sekarang dah ada pondok, banyak pondok, tempat-tempat orang-orang tua kan, dia buat pondok. Anak datang ziarah macam biasa. Macam mana dia ziarah ketika mak ayahnya di rumah, macam tu jugalah dia ziarah mak ayahnya kat pondok. Selang sehari ke, hari minggu ke, macam mana dia balik dulu, dia buat. Maknanya dia bukan tinggal begitu, kan? Bukan tinggal yang dimaksudkan macam buang tadi tu, tak. Ini ditinggalkan juga, tapi atas persetujuan dan ditinggalkan di tempat yang baik, tak termasuk layan tu. Jadi ini tadi dia tinggalkan, pun sama juga, akan jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ni yang paling mudah sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jibril kata, bila namamu disebut, bila namamu disebut tapi tidak berselawat, bila namamu disebut tapi tidak berselawat ke atasmu, akan jauh juga mereka ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini paling mudah sekali, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi, sebulan Ramadan mungkin tengok jiran beribadat, kawan kat office pun dengan tadarus, keliling meja dia tadarus, dia seorang tak tadarus, tak baca Quran. Dan tu juga ada install app Al-Quran. Nak cari mushaf Al-Quran memang tak bawa ke office, apa semua dah pakai. Dia pun download lah, nak kata dia pun mengaji juga. Suasana tu ada. Tarawih pun begitu, jiran semua pergi rumah gelap, pergi masjid tarawih. Dia rumah terang, duduk kat rumah lepak, tak buat apa. Lama-lama rasa segan pun pergi juga. Suasana tu ada. Mak ayah ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jarang-jarang lah, tak pernah dengar lagi lah orang yang suka dengan majlis ilmu. Zuhur tak masuk lagi, dah tunggu daripada tadi, tinggal mak ayah dia, tak ada lagi dengar. Selalu orang-orang yang tak dengan agamanya, dengan pegangannya tu, itu mungkin dah boleh. Tapi macam tuan-tuan dan puan-puan ni mungkin tak. Tapi berselawat ni kita risau, sebab keselawat ke tak selawat ke, kan? Dalam hati kita tak tahu. Walaupun boleh tak ada masalah, tapi dalam hati kita tak tahu
Kadang tengok mulutnya terkumat kamit, alhamdulillah dia berselawat kepada baginda Nabi SAW. Sebab Nabi pun sebut amin. Maknanya Nabi setuju doa Jibril bagi siapa yang nama Nabi Muhammad disebut tapi tak selawat atas baginda. Nabi setuju, Nabi amin, mohon diperkenankan Allah Subhanahu wa taala doa Jibril ni. Yang doa siapa? Malaikat yang paling tinggi. Yang amin yang minta dekat Allah ni, tolong perkenankan ni amin ni, tolong makbulkan ni siapa? Manusia yang paling tinggi, makhluk yang paling mulia, sehingga dia angkat menjadi kekasih. Dulu Nabi Ibrahim Khalilullah, sahabat karib dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas lagi, Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin, pasti 100% makbul doa Jibril itu. Maka tadi nak jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan sengaja nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, dia tak selawat atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada rahmat Allah. Bila jauh daripada rahmat Allah, kita pun tak tahu rahmat yang mana yang dijauhkan ni. Mana yang ditarik, rahmat yang selama ni yang kita tengah menikmati, rahmat yang mana yang nak ditarik, yang dijauhkan? Sihat ke? Kan, kesihatan ke? Suami isteri yang soleh-solehah ke? Anak yang taat ke? Perniagaan ke? Pekerjaan ke? Kawan-kawan sekeliling? Kita tak tahu. Sebab rahmat Allah terlalu luas, terlalu besar. Dijauhkan daripada mereka yang tak berselawat bila dengar nama Nabi SAW disebutkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, tak zalim gitu. Dia tak zalim. Dia Maha Adil, bijaksana. Apa lagi? Semua ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang selawat pula, tadi yang tak selawat kan, ni bila dengar ada selawat sekali, Allah selawat berapa? Semua tahu 10 kali. 10 kali Allah bagi rahmat kepada orang yang selawat sekali sahaja kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat 10. Kalau 10 kali selawat, kalilah 10. 100 kali kali 10, 1000 kali kali 10. Satu hari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang berselawat. Jadi dengan mudah juga rahmat itu dijauhkan, dan sangat-sangat mudah dan berlipat kali ganda Allah Subhanahu wa taala boleh berikan semula rahmat bagi mereka yang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang saja sebut nama Nabi banyak kali, supaya berapa kali dah kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi? Tak kira lah, tak terkira kan. Jadi kalikan dengan 10, dan setiap selawat tu akan sampai terus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jauh Nabi kat sana, kita kat sini, sampai terus kepada Nabi, dan Nabi pun tahu siapa yang selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejap nama naik, kejap nama naik, kejap nama naik. Ke mana ni? Oh, patutlah tengah dengar kuliah, duduk ramai-ramai, serentak nama naik, nama naik. Asyik nama tuan-tuan dan puan-puan sahaja yang sampai. Siapa tak nak kan? Sampai cam. Sehari mesti dia 1000 kali. Sehari mesti 1000 kali. Sampai cam. Bagaimana dulu ada pemerintah, saya tak ingat, zaman Turki Osmaniyah kan, ada kisah dia. Muhammad, Mehmet lah, diorang semua Mehmet je nama kan. Saya tak ingat yang mana satu. Ingat tak ada satu kisah tu dia difilmkan dah pun kan, difilmkan dah kisah dia. Dia berselawat kepada Nabi SAW lazim. Selawat lazim harian pun ada, sebelum tidur pun beribu dia berselawat kepada Nabi SAW. Satu hari tu ada satu rakyat dia datang nak tuntut hutang. Dia kata pemerintah ni, dia kata Amirul Mukminin ketika tu, dia kata khalifahnya ada hutang dengan dia. Jadi khalifah ni panggillah orang masuk dalam, izinkan masuk. Jadi sekarang ni dia kata apa yang dihutang. Dia kata sebelum dia nak bagi tahu apa yang dihutang, semalam aku tidur. Dia kata kan. Dia kata kepada khalifah ni, Osmaniyah ni, dia kata semalam aku tidur dan aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu dengan Rasulullah, dan dia kata bagi tahu kepada Mehmetku, itulah Muhammadku. Maknanya Nabi panggil dia tu Muhammadku, punya mesra. Terus
Dengar je tu dia kata apa? Cukup. Dia keluarkan dia punya kantong, ada duit ke ada emas ke dalam tu, bagi satu bunjut tu, bagi. Ulang lagi sekali dia kata. Dia kata semalam aku tidur, aku mimpi, aku bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah kata Muhammadku. Dia keluar lagi. Cukup, dia suruh dia tahan lagi. Berulang kali. Sampai dia pun, banyak sangat dah ni. Dah berulang-ulang kali. Banyak sangat ni. Sampai dia pun kata dah cukup. Dia kata dah cukup. Okey, dia kata boleh sambung balik. Dia kata semalam aku mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bagi tahu Muhammadku semalam lupa berselawat kepada aku. Kan? Lalu apa jawab khalifah ketika itu? Betul. Dia kata memang selalu berselawat, tapi malam tadi dia terlalu letih. Dia terlalu letih dan terus tertidur tanpa berselawat dulu kepada Nabi SAW. Nabi datang dalam mimpi orang lain, suruh bagi tahu kepada tu, minta apa yang engkau nak, pasti dia akan tunaikan. Oh, nampak? Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sampai ke tahap itu Nabi ingatkan kita, dahsyatlah kan, hebatlah orang begitu kan. Tapi maksudnya sampai selawat tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya saya nak kongsikan 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi akan tetapi kita nak masuk ke korban ni, untuk ke korban ni, jadi kita sentuh sedikitlah berkaitan dengan ibadah korban yang tidak lama lagi kita akan sampai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim, yang bermaksud tidak ada suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah daripada Bani Adam ketika hari raya Aidul Adha selain menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya haiwan itu akan datang pada hari kiamat, yakni sebagai saksi dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah haiwan korban telah terletak di suatu tempat di sisi Allah sebelum mengalir di tanah, kerana itu bahagiakan dirimu dengannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai salah satu tanda kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada diri kita selama ini, sebagai salah satu cara, bukan satu-satunya cara, sebagai salah satu cara. Sebab Islam ini agama yang lengkap. Selagi boleh sebenarnya kita memaksimumkan cara tu. Kita nak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, ada banyak cara. Sepatutnya kita memaksimumkan semua cara tanda sebagai seorang hamba yang bersyukur, semua kita buat. Sepatutnya, bukan kita hanya memilih satu, kalau mampu buat, tak mampu tinggal. Itu satu bahagian. Ini memilih satu dan menidakkan satu lagi. Itu tak berapa kena. Kan itu tidak berapa kena. Dia memilih satu sebagai contoh korban, dia menidakkan orang yang bangun malam untuk dia bersyukur. Sedangkan orang yang bangun malam pun Nabi SAW buat begitu. Ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, engkau ni bangun malam sehingga sampai bengkak-bengkak kaki. Sedangkan Nabi SAW jangan kata buat dosa, nak buat perkara yang dilalaikan, yang melalaikan pun Allah lindung. Dosa lagi tak ada. Kan Nabi maksum, tak ada dosa. Buat perkara yang melalaikan pun tak. Melakukan perkara yang boleh merendahkan martabat Nabi pun tak. Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, Nabi ketawa, Nabi bergurau, semua tak merendahkan kedudukan Nabi SAW. Bahkan lagi mulia, bergurau dengan para sahabatnya kan. Bukan Nabi straight, tegas, senyap, tak. Nabi juga bergurau sekadang sebagai seorang sahabat, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa, sebagai seorang datuk. Tapi tak merendahkan kedudukan Nabi SAW. Itu pun Aisyah tengok bangun malam ibadat sampai bengkak-bengkak kaki. Apa jawab Nabi? Salahkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Maksud Nabi pun nak menzahirkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bangun malam. Orang yang bangun malam pula tak boleh menidakkan orang yang buat korban.
Dia nak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, nak sucikan harta dan sebagainya pun ada duit lebih, dia buat korban. Lepas tu dinafikan ataupun dia menidakkan. Baik bangun malam pun tak buat, terus nak buat korban. Dia tak boleh berat ke satu bahagian Semua itu adalah cara-cara untuk zahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ulang semula, lebih banyak cara kita buat lagi bagus. Dengan bangun malamnya, dengan bersedekahnya, dengan korbannya, dengan beribadatnya, dengan ngaji Qurannya, dengan buat baiknya, mudahkan urusan orang lainnya. Semuanya itu cara-cara untuk kita zahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan beri orang makan, kan kenduri kesyukuran. Balik umrah, balik haji nanti, kan kenduri kesyukuran. Ataupun sebelum nak pergi, syukur sebab dah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi tak lagi, belum pergi lagi, tapi dah buat, nak zahirkan kesyukuran. Doakan supaya dipermudahkan urusan. Balik nanti syukur lagi satu pula. Kita dijemput, makan aje lah. Kan kita datang makan je lah. Alhamdulillah rezeki. Kan rezeki, beri orang makan, kongsi rezeki, alhamdulillah. Tapi maksudnya dia syukur dengan cara begitu. Mungkin dia tak cerita dengan orang bangun malamnya setiap hari berapa. Kan alim ulama dulu, imam-imam mujtahid, sehingga sampai tahap boleh bayangkan tahun itu Lailatul Qadarnya hari apa. Bayangkan tahap tiap hari bangun malam sampai boleh kira, boleh jangka. Pasti wallahu a'lam, tapi boleh jangka malam Lailatul Qadarnya bila. Kenapa? Sebab tiap-tiap malam bangun. Tiap-tiap malam bangun, satu malam suasananya berbeza, maka dia mungkin akan ada datang perasaan yang lain. Sebab tiap-tiap malam dia bangun. Ini kalau dah lazim datang kuliah Zuhur kat sini, tisu kat sini, air kat sini, gelas kat sini, handphone kat sini, cuba tukar. Yang sesekali datang, dia tak ada rasa apa-apa. Yang sesekali datang, tak apa, okey, dengar je. Tapi yang hari-harian datang, yang setiap hari datang tanpa gagal ni, ikut dia. Kadang-kadang benda tu sampai dia perhatikan, kenapa pula tisu ni balik tempat? Sebab dia dah lazim. Bila dia dah lazim, kita susun fail kerja kita, meja kita kan, setiap hari sebelum balik tu kemar ni, pen apa, cop apa semua letak. Esok beralih, malam tadi ada orang usik ke lepas aku dah kemas sebelum balik tadi, ada orang guna meja ni. Sebab kita letak sini beralih-alih. Sebab lazim. Benda kita dah melazimi, bila terubah sikit kita akan perasan. Begitulah orang-orang yang soleh dan solehah. Lazim qiyamul lail, tapi bila ada satu malam dia rasa lain, dia boleh perasan. Seumur hidup dia, umur 70 tahun, 60 tahun, tiap-tiap hari bangun qiyamul lail. Jadi sampai tahap dia dah boleh jangka, kalau puasanya hari apa, malam ganjil yang 10 akhirnya hari apa. Dan mereka lazim akan beribadat, bukannya tunggu 10 malam akhir baru beribadat. Itu orang kat Facebook, kawan-kawan pejabat semua dah cerita, malam tadi lain, langit lain, cerah, dia lain apa semua. Dia pun tak perasan juga. Sampai dah hujung, dah nak Syawal lah, esok raya ni dah umum dah, esok raya. Dia tanya, malam tahun ni tak ada Lailatul Qadar kan? Kenapa pula tak ada Lailatul Qadar? Sama je. Punya tak perasan. Sebab jangan kata 10 malam akhir dia bangun yang ganjil je. Tentu-tentulah Nabi kata malam akhir yang 10 yang ganjil. Pergi bangun genap buat apa? Jadi malam genap pun dia tak bangun. Maka dia pun tak perasan. Nak banding tadi orang yang soleh, orang yang solehah, mereka tadi berusaha sedaya upaya untuk zahirkan, buat kalau boleh semaksimumnya perkara-perkara yang mendatangkan tanda dia nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dah dekat ni, sepatutnya kalau siapa yang mungkin rasa mahal sedikit kan, sebab dia sekali
nak keluar, mungkin dia boleh buat perancangan yang awal kan, setiap bulan simpan berapa puluh ringgit nak simpan setiap bulan kan. Kalau kita iklan sikit, kalau dekat masjid negeri sama dengan tahun lepas 860, tahun ni pun sama, satu bahagian 860. Saiz lembunya pun alhamdulillah sama, berat hidup 320 ke 330 kilo, besarlah alhamdulillah. Ada orang dapat bagi kat situ harga dengan masjid negeri, jadi kita kongsikan dengan jemaah sekitar kan. Jadi kalau rasa 860 itu mahal, dia bolehlah bahagi kan. Ada main kutu kan. Kalau main kutu mungkin dia dah ada bayar. Jangan kata main kutu. Ada yang ambil handphone plan dengan telco, iPhone ada. Berapa bayar? RM50 tak? 100 tak? 300. Siapa yang ambil dengan telco? 300. Saya sebut telco lah kan, nanti kata saya promote pula kan. 300 sebulan bayar, dengan plan campur dengan installment handphone sekali. 300 boleh untuk kita simpan. 300 kalau 10 bulan dah 3,000. Boleh dapat berapa bahagian tu? 2, 3, 4. 3 ke 4 bahagian lebih kurang boleh dapat untuk masuk ibadah korban, nak kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing kecenderungan tu dia berbeza. Tapi biarlah kecenderungan kita tu yang prioritinya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak boleh kan, marah pula gang. Bukan tak boleh nak ambil handphone 300 bulan, nak main kutu, nak itu, nak ini. Bukan tak boleh, boleh. Tapi begitulah kita buat dekat dunia, begitulah juga kita buat kepada akhirat kita. Bukan tak boleh. Kan semua tinggal, semua pergi ibadat. Tak. Kita macam itulah kita buat dekat dunia sungguhnya, begitu jugalah kita buat dekat akhirat kita, dia punya kesungguhan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang mempunyai kelapangan, yakni kemampuan untuk berkorban, tetapi dia tidak berkorban, maka janganlah dia datang mendekati tempat kami bersembahyang ini. Begitu penegasan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang mampu tapi tak nak buat. Tak mampu tu lain cerita. Kan nama pun mampu, korban, haji, umrah, sedekah sekalipun. Kan bagi mereka yang mampu, tapi kalau siapa yang tak mampu untuk bersedekah, wallahu a'lam. Sebab tak ada ditetapkan harganya kalau menggunakan wang ringgit. Sebab ada yang tanya kepada Nabi, sahabat ada yang tanya kepada Rasulullah, dia tak ada harta. Jadi macam mana dia nak sedekah duit? Tak ada ni, semua tak ada ni, ngam-ngam ataupun tak cukup untuk sara hidup. Tapi macam mana ni? Nabi SAW jawab, menegah orang melaku perkara yang buruk pun sedekah. Panjang hadis tu. Antaranya menegah daripada melakukan perkara kemaksiatan pun sedekah. Menegah diri sendiri melakukan perkara yang kemaksiatan pun sedekah. Melakukan perkara yang baik pun sedekah. Bagi suami isteri, bersama suami isteri pun sedekah. Sampai tahap begitu. Nak buat baik, ada orang alasan. Tahan diri daripada melakukan perkara yang buruk juga kata Nabi SAW sebagai sedekah. Mana sedekah ni luas. Yang wang ringgit dengan cara wang ringgit, dengan khidmat dengan cara khidmat, terpulang. Tak mesti dengan wang ringgit, dia luas. Jangan dikecilkan skop sedekah tu. Tapi ini penegasan yang Nabi SAW berikan kepada mereka-mereka yang mampu tapi tidak mahu melakukannya, sehingga Nabi sebut jangan datang masjid lah. Merajuk habis lah tu. Kan? Sedih bagi mereka yang mampu tapi tidak mahu melakukan ibadah korban. Sebab kalau tadi tu haji ada dalam rukun kan, jadi korban ni tak ada. Jadi takut orang tak fokus kepada kewajipan,
jadi orang tinggalkan. Maka tadi mengikutkan kemampuan. Kalau ada tempat yang ikutlah kemampuan kita, nak kata nak daging yang banyak, terpulang. Bukan nilai ringgit, kalau di Malaysia ringgit, kalau bukanlah nilai ringgit itu yang menjadi kayu ukur, akan tetapi keikhlasan mereka itu berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak yang terbaik, pilihlah yang terbaik, tempatnya kan, dagingnya, pemilihannya, keperluannya setempat, semua tu kita ambil kira kalau kita ambil yang betul-betul yang terbaik. Tapi kalau kita tak mampu, tempat sana luar kemampuan kita, tempat kita bekerja luar kemampuan, kat kampung kita pun luar kemampuan, jadi kita cubalah usaha kat mana tempat ataupun mereka-mereka yang ada menawarkan yang mampu, yang mampu kan. Ada pelbagai harga tu boleh pilih, tapi pastilah yang baik tu. Nanti khutbah Jumaat lagi beberapa minggu nak dekat ni, nanti mesti akan sentuh. Terutamanya tahun lepas pun dah sentuh berkaitan dengan lokasi ataupun tempat yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan saja Allah ni Tuhan yang maha bijaksana. Kita kena ingat satu, setiap kali perintah Allah Subhanahu wa taala tentang satu-satu amal soleh, pasti bukan satu tu je ganjaran yang boleh kita dapat. Pasti. Solat Zuhur sebagai contoh, solat Zuhur nak dapatkan berjemaah 27 kali ganda tu, bukan takat tu saja yang boleh dapat. Dia boleh dapat daripada awal lagi, dengan berwuduk tadi, dengan dosa-dosa kecil gugurnya, dengan masuk kaki kanannya, dengan beriktikafnya, dengan datang awalnya. Mereka yang dekat hatinya dengan masjid, kan, pemuda yang disebut dalam hadis Nabi SAW, pemuda yang hatinya dekat dengan masjid, salah seorang akan mendapat, salah satu golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada 7. Saya tak muda, jadi macam mana? Kan ada yang kata yang muda bolehlah dekat dengan masjid dapat naungan daripada Allah. Yang tak muda, dia ada lagi satu golongan yang Nabi SAW sebut, mereka-mereka yang dekat dengan Allah pun akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang tadi tu difokus lagi satu, pemuda. Sebab bukan mudah nak melihat pemuda-pemuda ini mengimarahkan, meramaikan ataupun menikmati beribadat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang tadi hatinya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tadi tu mudah-mudahan tadi termasuk dalam hadis yang disebut oleh Nabi SAW, akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ibadat kita, buatlah apa pun, dalam puasa ke, semua itu pasti bukan hanya satu saja yang kita akan dapat. Sebagai contoh, yang korban, bagi mereka yang melakukan ibadah korban, bukan hanya satu je melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah korban, bukan takat tu je. Apa lagi yang boleh dapat? Boleh tadi tu, bila buat amal soleh akan terhapus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sekali ulang, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa besar tak, kena taubat. Dosa dengan manusia tak, kena mendapat keampunan daripada Tuhan punya badan. Dosa-dosa kecil akan dapat ampun dengan kita melakukan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi akan mendapat ganjaran ataupun disebut hasanah, kebajikan, ganjaran lah daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tanduk tadi disebut dalam hadis kan, dengan tanduknya, dengan bulunya tadi tu akan datang, akan memberatkan timbangan kita. Sebab dekat akhirat nanti, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lakukan dekat dunia ni, semua akan ke akhirat akan berbentuk dosa dan pahala. Semua akan bertukar ataupun semua akan dapat dengan dosa dan pahala. Yang kita infak ke surau ni sebagai contoh, dia tak datang nanti dekat akhirat datang dapat duit balik, nak belanja apa kat sana, bukan pakai pun. Jadi akan datang dalam bentuk pahala. Semua tu akan bertukar menjadi ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang benar-benar ikhlas kepada
Allah Subhanahu wa taala. Akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Itu yang kita nak, sebab ada banyak amal yang kita lakukan, semua kita harapkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tak tahu yang mana satu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena buat dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, supaya dekat akhirat nanti ada amal-amal soleh ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu. Nak tanya dalam negara dengan luar negara, mana lebih afdal dalam negara ke luar negara? Saya jawab luar negara sebab saya ejen. Tak. Kalau tanya ejen nanti jawab luar negara. Kalau tanya saya kata dalam negara sebab saya penganjur program korban dekat masjid negeri. Takkan saya nak jawab luar negara, kan? Tahun lepas saya ingat saya dalam khutbah Jumaat ada di Sentul. Khulasahnya dekat mana tempat kita mencari rezeki, untuk membantu. Sebab Islam ni ekonominya dia pusing. Dia pusing. Dia akan pusing balik. Mereka yang infak, mereka yang wakaf, mereka yang sedekah, mereka yang zakat, semua dia pusing. Sebab tu sepatutnya kalau pernah dengar ceramah satu ulama, satu penceramah yang tersohor lah, terkemuka lah, Dr. Zakir Naik, siapa tak kenal kan. Saya pernah dengar ceramah dia sebut dalam dunia ni 300 orang yang terkaya dunia ya, bukan Malaysia. Terkaya Malaysia pun kita tengok hartanya pun Masya Allah. Jangan kata terkaya dunia, kawan kita pun kalau yang lebih sikit duit daripada kita pun kita tengok, ya Allah, tak tercapai kan. Tapi ini yang dunia punya, 300 terkaya dunia, sekiranya mereka Muslim dan mereka menunaikan zakat. Dr. Zakir Naik lah kata, dia buat kajian lah, saya tak tahu, saya copy balik ayat dia. Dia kata 300 orang terkaya dunia, kalau mereka Muslim dan mereka menunaikan zakat, tidak ada orang miskin atas muka bumi. Nampak? Tapi masalahnya kekayaan itu diboloti terlalu banyak. Mungkin kekayaan yang ada dekat dunia ini, wallahu a'lam, kalau yang manusia boleh dapat, bukanlah termasuk hasil dalam luar bumi, hasil ni taklah yang manusia boleh dapat. Ekonomi ni mungkin satu orang tu dia dah ambil suku agaknya. Yang paling kaya kat dunia, mungkin satu orang tu dia dah ambil suku dah untuk dikongsi beramai-ramai dengan manusia atas muka bumi. Mungkin sebab kekayaannya jurang terlalu jauh. Dengan orang yang paling kaya kat dunia, dengan orang yang orang miskin, jurangnya terlalu jauh. Bukan juta, bukan bilion, bukan trilion, tak tahu. Dia punya jumlahnya terlalu jauh, gap dia. Bayangkan kalau dia tunai zakat 2.5%. 2.5%. Siapa? Dulu Steve Jobs pun ada termasuk kan. Sekarang tak ada dah. Saya pun tak tahu dah nama siapa. Ni Elon Musk. Kan. Elon Musknya dengan Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg semua tu Islam dan tunaikan zakat 2.5 daripada trilion. Bayanglah. Berapa trilion? Bukan trilion tu 3 trilion. Mungkin dia ada 10 trilion. Wallahu alam. Kita tak tahu kan. Jadi ekonomi Islam tu dia berpusing. Tempat orang cari zakat, kerja dekat Selangor, bayar dekat lembaga zakat Selangor. Dia berpusing supaya ekonomi tu dia nak jaga, kan. Ada pula border dia. Zakat yang lain, negeri lain kalau nak datang main kutip je kat Selangor pun tak boleh, kena minta kebenaran. Sekiranya dapat kebenaran boleh, sebab ekonomi tu dia nak pusing. Jadi kalau semuanya tadi, contoh luar negara, kan, contoh, bukan kita menafikan hak mereka yang lebih susah ada di sana, tapi kalau kita dah menunaikan hak kita kat sini, kita ada baki lagi, tidak ada masalah untuk ke tempat lain. Tapi kalau sekiranya satu-satunya lah itu, carilah kat tempat mana kita mencari rezeki untuk dikongsikan semula dengan mereka-mereka yang memerlukan. Kami pun sama, jangan risau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid negeri pun dagingnya bukan makan sesama kita orang, kan? Bukan makannya sesama ahli karyah masjid negeri je, tak. Kita tak pernah tanya pun daripada mana, muka macam tak pernah tengok, tak. Seluruh orang yang mohon datang ambil kupon, kita bagi satu. Tapi dan jangan risau, 1/3 daripadanya pun kita asing siap-siap.
daripada 20 ekor ke 25 ekor yang dikorbankan itu, 1/3 kita akan asingkan siap-siap untuk fakir miskin. Fakir miskin yang nak datang ke, fakir miskin yang mungkin di Kelang, atau fakir miskin yang sampai tahap kena naik bot pergi hantar. Tapi tak boleh nak banyak, nanti bot jongkit. Botnya terpaksa macam ni nanti. Tak boleh nak banyak sangat. Dan kita buat, tak boleh, kalau sini edar sekilo kan, kena buat setengah kilo supaya ramai yang boleh merasai. Bayangkan kita dekat sini buka peti ais daging korban tahun lepas pun ada. Ada orang yang begitu. Daging korban tahun lepas pun ada. Mana tak usik, tak heran dengan daging ni. Tapi mereka dapat daging tu, boleh cium daging. Takkan kita tak nak bantu orang yang begitu kalau kita semua nak duduk nak buat dekat dalam je kan. Tapi tadi tu, sekiranya di dalam pun kita dah menunaikan hak kita, alhamdulillah dah buat, ada baki lagi, lebih lagi rezeki yang kita ada, tak ada masalah untuk buat dekat tempat lain. Tapi tadi saya nak jelaskan, kita dekat Masjid Negeri pun dah siap-siap dah bantu bagi mereka yang buat ibadah korban dekat Masjid Negeri. 1/3 kita akan edarkan kepada fakir miskin dalam dan luar kawasan Masjid Negeri, dalam dan luar juga daripada negeri Selangor, supaya tadi tu dapat sama-sama berkongsi rezeki, ya. Lebih murah tu satu kalau tanya saya lah, saya bukanlah pakar, tapi mengikut pengalaman yang pernah terlibat, antaranya saiz, antaranya saiz, dan kedua permintaan sesuatu tempat tu mengakibatkan harga dia berbeza. Contoh kalau kat Tanah Suci pun bukan sebab saiz, mereka pun besar juga, kambing ni besar juga, tapi harganya kalau sini mungkin 1,200, 1,300 seekor, tapi kat sana dah boleh dapat 400 rial, 500 rial, sebab dia punya permintaan sesuatu tempat tu dia berbeza, limited harga, dan semua tu mempengaruhi harga-harga yang berbeza. Bukan tak telus. Kalau tanya saya lah, kalau dapat orang yang tak telus, wallahualam. Tapi kalau dapat dengan orang yang dipercayai, memang mereka tunaikan korban tu, bukan tak buat. Tapi tadi tu harga boleh jadi jauh sangat sebab suasana ekonomi setempat tu tak sama. Dia tak sama nilai kambing sini dengan nilai kambing sana. Kita pun tengok sini 1,200, 1,300, sana boleh 500 rial, 600 rial. Kalau convert kat duit Malaysia pun tak sampai 1,000 atau 1,300. Jadi kadang-kadang ada orang milih pergi buat kat sana. Saya ulang balik, setempat kita mencari rezeki, itulah tempat yang kita baik buat dekat situ, dan ada lebihan barulah kita pergi buat dekat luar sana. Ataupun tiap-tiap tahun dah buat sini, tahun ni nak merasa, tak apalah, tak ada masalah lah yang tu kan. Tapi kalau nak buat yang paling, kalau jawab yang afdal tadi, tempat kita cari rezeki lah. Sebab tadi tu dah pusing balik. Terutama sekiranya ramai pula meninggalkan sini, pergi buat pula dekat tempat lain ataupun luar negara dan sebagainya. Ada pula fakir miskin yang menanti-nanti setahun sekali untuk merasai daging-daging korban ni, tak dapat kan. Tahun ni dia tak rasa. Yang tadi yang cium daging, bila dapat cium daging, bukan dah siap masak, cium bau sedap tu, tak, daging mentah sampai cium. Tahun ni tak dapatlah mereka cium. Sebab orang-orang sini semua dah tak nak dah buat ibadah korban kat sini, semua nak pergi buat dekat luar negara, kan. Wallahu a'lam. Saya kira sekadar itu saja perkongsian yang ada pada kali ini. Kalau tidak dapat banyak, sedikit memberikan manfaat serta pengajaran kepada kita semua, insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.